Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan Ramadan. Ramadan kali ini merupakan satu sejarah dalam kehidupan kita kerana fasa circuit breaker telah membawa kepada satu keadaan di mana kita terpaksa untuk ubah suai semula daripada segi sudut cara kita berfikir dan juga daripada segi sudut kebiasaan-kebiasaan seharian. Ketika kita perkatakan tentang topik yang akan saya perkatakan daripada buku ini, Masuk Syurga Sekeluarga, setentunya ia bukan suatu angan-angan konseptual, tetapi suatu harapan yang perlu untuk direalitikan bermula daripada diri dan keluarga. Saya terkesan dengan seorang sahabat saya ketika ditanya apakah dia shining stars ataupun daripada profession yang ingin untuk dikenang kelak. Beliau berkata beliau ingin untuk menjadi Woman of Jannah Strategist. Wow. Saya kira beliau adalah orang pertama saya pernah berjumpa yang mempunyai wawasan yang hebat dan murni sedemikian. Kata-kata indah perlu diusahakan dan dengan komitmen yang jelas. Mungkin kita kena bermula dengan naratif dalam keluarga kot, sebagai suatu azam dan komitmen yang jelas daripada segi sudut apa yang kita ungkapkan. Mungkin naratifnya kita kena ubah. Ayah, ibu, Kak Long, Bang Long, Angah, sahabat-sahabat semua, jom kita masuk syurga sekeluarga. Tadabbur ayat kali ini dalam kita memperkatakan tentang masuk syurga sekeluarga adalah pada surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang bahawa iman itu adalah mutiara dalam kehidupan diri dan juga dalam kehidupan berkeluarga. Ianya perlu untuk dipelihara, dirawat dan dipupuk agar kesejahteraan semua terselamat daripada api neraka. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika menjelaskan kalimah di atas tadi, beliau berkata bahawa peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Itu bermaksud anak perlu diberi didikan sempurna. Ibnu Abbas berkata, taatlah kepada Allah. Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Jadi di dalam semua tafsir menyatakan bahawa istilah ku anfusikum wa ahlikum nara itu merujuk kepada memelihara sudut akidah, sudut tabiat kita agar
dapat merubah daripada perkara yang negatif kepada perkara yang positif dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan. Mungkin formula quarantine time is equals to Quran time perlu untuk digerakkan sebagai usaha pertama di dalam fasa circuit breaker ni. Benar, circuit breaker membawa pada circuit interjector. Maka apakah yang dimaksudkan dengan interjector yang ingin kita mulakan? Tiba-tiba dalam fasa ini ramai yang teruja untuk menunjukkan suatu gaya hidup baru di FB dan Instagram. Video berlari anak-anak dalam rumah, aturan co-working space mereka di rumah, menu masakan mereka di live FB, termasuk dengan jadual online kuliah oleh agama para asatizah tempatan. Dan tiba-tiba sales bagi komputer riba melonjak pula. Tiba-tiba Zoom dan Webex antara platform yang popular pada masa kini. Tiba-tiba PayNow dan Paylah seperti satu kemestian bagi orang yang duduk di rumah. Tiba-tiba tugas maid terhad kerana diambil alih oleh ibu bapa. Tiba-tiba suami di rumah rasa resah kerana terpaksa ikut jadual isteri dan juga anak. Tiba-tiba sang suami rasa resah, cemas kerana terpaksa jadi imam tarawih pula bersama mertua, isteri dan anak-anak. Tiba-tiba, I am a person who do not like to stay at home, terpaksa ubah cara dia berfikir. What to do? All places I used to hang out all closed. Baik, jadi kini 24 jam terpaksalah menghadap laptop adakan meeting online. Dan saya juga tiba-tiba masa saya banyak dengan buat recording online seperti dalam recording ini. Jadi begitulah perubahan minda dan gaya hidup. Dahulunya saya sibuk ada meeting di luar. Tiba-tiba kini semua antara ahli rumah dapat tahu siapakah yang selalu menjadi teman mereka di luar rumah. COVID-19 memenjara manusia dengan social distancing. Tetapi sudut positifnya ianya merubah kesemua itu menjadikan work from home itu berlaku dengan membawa kepada satu perkara yang berkaitan dengan emotional dan family togetherness. Saya rasa itulah yang dikatakan sebagai the positive aspect daripada keadaan COVID-19 yang perlu untuk kita hargai masa kini. Bagaimana hendak ubah gaya lama dalam keluarga? Home quarantine is equals to Quran time. Kalau kita gunakan pendekatan physical, intellectual, emotional, spiritual, dari segi sudut fizikalnya ialah kena bikin jadual masa tertentu untuk seisi keluarga, untuk baca, bertadabbur dengan ayat-ayat Quran bersama. Sekurang-kurangnya satu ayat, satu hari dalam kita bertadabbur bersama dengan keluarga. Pimpin solat Jumaat, solat berjemaah dalam keluarga, terutama ketika solat tarawih dan juga qiyamul lail di dalam rumah. Sudut emosi pula ialah perbaiki semula pegangan nilai dalam keluarga. Identify, kenal pasti kembali apakah family values yang perlu untuk kita pegang bersama. Umpamanya berkaitan dengan nilai hormat menghormati, nilai tetap dan anjal, dan juga nilai berkaitan dengan kebersamaan dalam menghadapi masa-masa yang senang dan juga masa-masa yang sukar. Dan dari segi sudut intelektual, pelajari online bagaimana melancarkan bacaan umpamanya, dan bagaimana untuk menambah kefahaman kita untuk agar kita dapat memahami bagaimana nak bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sibukkanlah diri dengan perkara-perkara yang positif di dalam kekeluargaan. Saya ingin untuk mengambil sedikit daripada perbincangan ini, perkara yang diutarakan oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam buku beliau yang kecil,
berjudul Kaifa Natatafa'u bil Quran, how to take ataupun bagaimana untuk mengambil manfaat daripada Al-Quran. Pertama, beliau katakan bahawa sibukkan diri anda dan bersedia untuk bersikap terbuka dengan ayat-ayat Allah. Dan kedua, sediakan masa sekitaran yang lebih elok untuk bersama dengan keluarga dan sediakan daripada segi sudut dia punya environment dia. Dan ketiga ialah membaca secara perlahan ayat-ayat atau ayat-ayat yang kita baca dan kita cuba untuk faham dia punya maknanya. Dan keempat, fokus apa yang sedang kita baca dan kita jadikannya sebagai suatu bentuk modal di dalam perubahan sikap di dalam keluarga. Dan kelima, untuk kita sentiasa bertadabbur dengan ayat-ayat Allah. Yang keenam, gunakan rasional kita untuk kita faham apakah yang dimaksudkan ayat-ayat Allah itu kepada kita. Boleh kita rujuk dengan tafsir-tafsir ataupun kita dapat beberapa panduan-panduan daripada asatizah yang lain. Dan akhir sekali ialah bagaimana kita ulang semula daripada ayat-ayat yang kita baca dan kita bertadabbur dengannya agar kefahaman itu adalah agak lebih jelas lagi. Dan ada juga beberapa ayat-ayat saudara-saudari yang boleh untuk dijadikan tadabbur bersama. Seperti dalam surah Al-Zuhruf ayat 70 hingga 71 yang berkaitan dengan kegembiraan jika sama-sama dapat masuk syurga. Surah Al-Munafikun ayat 9 berkaitan dengan jangan biarkan kelalaian kita menyebabkan harta dan anak-anak kita juga lalai bersama. Surah Al-Sur ayat 21, keluarga yang beriman Allah akan janjikan kehidupan bersama di syurga. Surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48 berkaitan dengan keluarga yang bertakwa ketika berada di syurga. Jadi saudara-saudari, marilah kita menadah kepada Allah SWT sempena dalam bulan Ramadan ini dengan suatu tekad untuk kita ubah yang lebih positif di dalam secara kita berfikir dan dalam bagaimana kita mengatur jadual-jadual dan juga dalam kita berinteraksi sesama anggota keluarga yang lain. Kita baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah kepada kami daripada amalan-amalan kami sekeluarga. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurratun a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami penenang kehidupan dan jadikanlah kami semua termasuk pemimpin orang-orang yang muttaqin. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.